Okey, so cikgu akan mula menerangkan lesson hari ini. So sebenarnya untuk tajuk janjan, benda yang sepatutnya cikgu mengajar sudah habis. Tapi untuk 2-3 hari ini, cikgu akan um, bagi tengok berapa contoh soalan yang agak lazim ditanya dalam exam ya. Okey. So kita tengok jenis yang pertama. Okay, di mana soalan dia mungkin bunyi macam ni. Tentukan sama ada jujukan berikut ialah janjan aritmetik, janjan geometri atau tidak. Nyatakan alasannya jika ia adalah janjan. So dia contohnya dia akan bagilah kita satu senarai nombor, okay, dan dia akan tanya kita itu JA ke JG. So untuk jawab soalan ini, kamu sebenarnya boleh mula dengan ikut gerak hati kamu. Kalau kamu rasa, cikgu, saya rasa 2, 4, 6, 8 ni ialah JA. Kalau kamu rasa dia ialah JA, maka kamu semak. Kamu tak boleh kata, cikgu, ya, dia ialah janjang aritmetik tanpa ada bukti untuk sokong kamu. So, untuk sokong kamu, kamu kena cari beza sepunya kamu. So, di sini kita ada 4 sebutan, maka kita kena cari beza sepunya sebanyak 3 kali. Okay? Pertama kali ialah sebutan pertama dan kedua. Kali kedua ialah sebutan kedua dengan ketiga. Kali yang ketiga ialah sebutan ketiga dengan sebutan keempat. Kita kena cari ketiga-tiga ni. Kalau ketiga-tiga ini bagi kita jawapan yang sama, beza sepunya yang sama, baru kita boleh buat kesimpulan ini ialah janjan aritmetik. Sebagai contoh untuk soalan pertama ni, katakan kita rasa dia ialah JA. So kita pun buat. So untuk beza sepunya yang pertama, cikgu akan buat, cikgu ambil nombor 4, 2 dan 4 dan jangan lupa untuk beza sepunya kita selalu nombor belakang tolak nombor depan. So kita akan buat 4 tolak 2. So dapat nilai 2. Okay. Lepas tu kita cek pula yang kedua. Sorry. Kita cek lagi. Okey, yang kedua. So yang kedua ialah nombor 4 dan 6. So kita ambil nombor belakang tolak nombor depan. Sekali lagi kita dapat 2. Tapi tidak mencukupi kalau cikgu bagi 4 sebutan, kamu baru semak 3 sebutan pertama. Mungkin sebutan keempat itu tak. So kita mesti semak lagi. So kita semak lagi beza sepunya yang ketiga, 8 tolak 6. Dan kita dapati, ya saya dapat semua ini ialah 2, 2, 2. Dengan ini baru kamu boleh buat keputusan. Okay, ini ialah janjan aritmetik janjang aritmetik kerana mempunyai alasan kamu sebab dia mempunyai beza sepunya yang sama lah. Mempunyai beza sepunya yang sama iaitu 2. Okay, kita tengok contoh kedua. Okay, kali ini cikgu bagi 2, 4, 8, 16. Katakan kali ini kamu kata, cikgu saya rasa dia ialah janjang geometri. Maka kamu boleh terus semak dengan janjang geometri. Tak ada orang wajibkan kita mesti semak JA, lepas tu baru semak JG. Boleh ikut gerak hati kita. Kalau kita rasa JG, kita semak JG. Okay? Contoh soalan ini, katakan cikgu saya rasa dia JG. So saya pun semak. Okay, sekali lagi ada 4 sebutan, maka cikgu kena semak 3 kali lah. Okay. So untuk kali pertama, cikgu akan buat 2 dan 4 dan jangan lupa kita selalu ambil nombor belakang bahagi nombor depan. So saya dapat 2. Lepas tu saya semak yang kedua. Yang kedua saya ambil 8 dan 4. Belakang bahagi depan. So 8 bahagi 4. Sekali lagi saya dapat 2. Saya semak pula yang ketiga. Ketiga saya ialah 16 per 8. Dan saya dapat 2. So bila kamu tengok 2, 2, 2. So maksudnya
ramaran kita awal-awal betul. Ini ialah janjang geometri. So kita pun tulislah. Ini ialah janjang geometri kerana mempunyai ataupun dengan boleh kerana mempunyai nisbah sepunya. Adalah penting ni kalau JG kamu cakap nisbah sepunya. Jangan pula cakap beza sepunya. Nisbah sepunya yang sama. Berapa dia? 2, iaitu 2. Okay. So katakan untuk soalan ni, kamu rasa dia ialah JG dan bila kamu semak memang jawapan dia ialah JG, maka tak payah menggunakan masa pergi cek JA sudah. Sebab kalau dia ialah JG, dia pasti bukan JA. Okay. Sekarang kita tengok soalan 3. Katakan soalan 3 kali ini ikut gerak hati kamu. Cikgu, ini JG juga. Okey, tak apa. Kalau kamu rasa dia JG, kita pun semaklah JG. Hanya kali ini kita hanya semak 2 kali sebab dia baru bagi kita 3 sebutan. So kita semak yang pertama. So A1 sama dengan 50 bagi 100. Nilai dia 1/2. Kalau siapa nak tulis 0.5 pun boleh itu tak ada masalah. Lepas tu kita semak pula yang kedua. 0 bagi 50. Tapi kita dapat 0 kali ini. So kita dapati A1 sebenarnya tak sama dengan A2. So gerak hati yang mengatakan cikgu ini ialah janjang geometri sudah salah. Dia bukan janjang geometri. Sebab dia punya nisbah sepunya dia berbeza. Bila dia bukan janjang geometri, kamu jangan pula cepat-cepat buat keputusan. Oh cikgu dia bukan JG, maka dia JA. Tak boleh. Bila dia bukan JG, tak bermaknanya dia bukan dia mesti JA. Mungkin pelaku dia bukan JA. Sebab kalau kamu tengok soalan ini, cikgu tanya, tentukan sama ada jujukan berikut ialah janjang aritmetik, janjang geometri atau tidak. So maksudnya jawapan saya boleh dia bukan kedua-duanya. Okay? So pastikannya bila kamu buat soalan 3, katakan kita sudah buat dan kita dapati dia apa yang kita teka kali pertama itu adalah salah. Okey? Kita teka dia ialah JG, tapi bila kita buat rupanya dia bukan JG. Okey. Tak payah padang apa yang kita buat ini. Okey? Apa yang perlu ialah sekarang kita sambung pula. Macam mana? Kita cuba semak dia punya beza sepunya. So kita sambung buat balik. Kali ini kita cari pula beza sepunya. So kali ini ambil 50 tapi kita tolak dia sebab beza. So kita dapat negatif 50. Lepas tu kita buat lagi untuk yang kedua. 0 tolak 5. Dan kita dapat negatif 50. So ini maksudnya apa? Mereka adalah sama. So kita boleh kata ini ialah janjang aritmetik. Kerana mempunyai beza sepunya yang sama. Tak apa dia? Negatif 50. Boleh? So, bila kamu teka salah, jangan panik. Apa yang awak perlu buat, kamu buat pula untuk yang satu lagi. Kalau cuba JG, dia bukan JG, kita cuba JA. Kalau tapak sama, kita buat macam tadilah. Kita akan kata, okey, dia ialah JA sebab dia ada beza sepunya yang sama dan apa nilai dia. Okey, kita tengok contoh yang keempat. Okey, ini JA ke JG? Okey, katakan kali ini, ikut gerak hati kamu rasa, cikgu, dia ialah JA. Okey, tak apa. Kalau kamu rasa dia ialah JA, semak aja, tak ada masalah. Kita semak JA. So, JA D1 50 tolak 100. Kamu dapat negatif 50. Lepas tu kita semak pula JG 1 tolak 50. Tapi kita dapat negatif 49. D1 sebenarnya tak sama dengan D2. So maksudnya ini bukan JA. So macam apa yang cikgu cakap tadi, bila dia bukan JA, tidak bermakna dia ialah JG. Kamu mesti semak. So kita kena sambung buat lagi A1 dia. 50 bagi 100. Kita dapat 1/2. Lepas tu kita buat pula A yang kedua.
1 pagi 50. Dan kita tak tapak 1/2 lah. Tak kan? Kita tapak 1/50. Kita tak tapak 1/2. Dia berlainan. Sekali lagi kita tapak A1 tak sama dengan A2. So maksudnya dia juga bukan JG. So kesimpulan kamu dia bukan JA dan dia juga bukan JG. Kalau exam buat jangan tulis singkatan tulis ayat penuh boleh So mesti semak kedua-dua baru kita boleh buat keputusan dia dua-dua bukan. Jangan bila contohnya soalan 4 ni, bila JG buat bukan, terus buat kesimpulan dia JA. Tak semesti kita mesti semak. Sebab boleh berlaku macam soalan 4 dua-dua bukan. Boleh? So ini jenis soalan yang pertama dia suruh kita tentukan ini JA ke JG. So kita tak boleh main cikgu cuba nasib lah saya sebut JA. JG tak boleh. Kita kena tunjukkan pengiraan dan pengiraan dia ialah kita cuba carilah dia punya beza sepunya dan dia punya nisbah sepunya ada ke tak ada. Kalau kita dapat yang sama maksudnya ada. Okey, sekarang kita tengok soalan kelima. Okey, soalan kelima cikgu ubah sikit bentuk soalan dia. Kali ini cikgu bukan kata tentukan, cikgu kata tunjukkan. Tunjukkan bahawa 150, 25 membentuk ataupun ialah janjan, katakan cikgu kata janjan geometri. Apa bezanya soalan tanya tentukan dengan soalan tanya tunjukkan? Kalau soalan tentukan, kamu ada hak kata, cikgu bukan. Kamu ada hak cakap yes or no. Tapi kalau soalan tunjukkan, maksudnya kita sudah boleh agaklah bila saya nak buat soalan 5 ini sangat pasti nanti saya mesti dapat mempunyai kalau geometri nisbah sepunya yang sama. Sudah sangat pasti. Sebab kalau tidak dia tak akan jadi janjan geometri. Hanya kalau tanpa pengiraan kita tak tahulah berapa nilai sepunya dia. Tapi kita sudah boleh agak. Kalau saya buat, saya mesti dapat yang sama. Kita cuba buat ya. Sorry. Kita cuba buat So kita cari. Macam tadi juga kita cari yang pertama. So ialah 50 bagi 100 kita dapat 1/2. Lepas tu kita buat yang kedua. Yang kedua kita dapat 25 bagi 50. Dapat 1/2 juga. So kalau mereka ialah sama, so kita tahulah dia memberi nisbah sepunya yang sama. Kat sini kita kata ditunjukkan. Sebab soalan kan minta kita tunjukkan. So kita tulis itu ditunjukkan. Kerana yang mempunyai nisbah sepunya yang sama iaitu 1/2. Boleh? So sampai sekarang cikgu sudah tunjukkan 2. Satu ialah tentukan. Satu ialah tunjukkan. Kalau tentukan kita ada hak kata yes or no. Jawapan kita mungkin ya, dia ialah janjan aritmetik. Tapi jawapan kita pun boleh kata bukan, dia bukan janjan aritmetik. Tapi kalau soalan tunjukkan, sebenarnya tak ada pilihan lah. Sudah agak lah. Kita mesti semak A dan A dia mesti sama. Kalau dia kata tunjukkan ini ialah janjan aritmetik, kita sudah boleh agak lah. Nanti kita buat D1, D2 itu mesti sama. Boleh itu beza soalan tentukan dan tunjukkan. Seterusnya kita tengok soalan jenis yang ketiga. Cikgu sebut di sini 3 sebutan pertama dalam satu janjang ialah 4x dan 1. Inilah 3 sebutan kita. Cikgu percaya kalau cikgu bagi 4x, 1 bagi kamu. Cikgu tanya ini JA ke JG? Mesti semua kata cikgu dia bukan JA, dia bukan JG. Sebab kalau kita semak, katakan cikgu semak. Cikgu semak beza sepunya. X tolak 4. Nak ringkas tak boleh. Kalau cikgu semak nisbah sepunya S per 4. Nak ringkas pun tak boleh. Lepas tu cikgu semak pula ini. D yang kedua. Tolak 1 tolak S. Nak ringkas tak boleh. Kalau janjan geometri, cikgu akan pula semak dengan nisbah sepunya lah.
1 per X pun tak perlu ringkaskan. So memang tak salah kalau kamu kata, cikgu saya tak rasa dia JA. Cikgu saya tak rasa dia JG. Sebab kita memang kalau nampak JA dia punya peza sepunya 1x tolak 4, 1 tolak S. Mana sama kan? Kalau nisbah sepunya 1S per 4, 1 per S. Tak sama. Okay. Tapi soalan ini bukan tanya kamu sama ke tak sama. Soalan ini kata, ini ialah janjang aritmetik. Itu maksudnya awak setuju ke, awak tak setuju ke, awak kena angkat D1 ini mesti sama dengan D2 ini. Awak tak ada pilihan sebenarnya. So kamu mesti kata S dot. So kamu mesti kata S tolak 4 sama dengan 1 tolak S. Okay? Kamu tak ada pilihan. Walaupun cikgu saya tak rasa. Lepas tu kita akan selesaikan. Siapa yang tak mampu selesaikan boleh gunakan teknik kalkulator yang cikgu ajar. Siapa yang boleh selesaikan, kita boleh buat macam ni lah. Kita pindah tolak S jadi tambah S. Kita pindah tolak 4 jadi tambah 4. So 2X sama dengan 5. Dia pergi sini, X sama dengan 5 per 2. So inilah jawapan dia untuk soalan B dan BA. Okay? Okay. Tapi kalau kamu tengok soalan BB, kali ini janjang yang sama, tapi cikgu pula kata itu ialah janjang geometri. Okay? Dia bukan JA, dia ialah JG. Okay, sama sajalah kerja kita. Kalau dia kata JG, kita setuju ke tak setuju, nisbah sepunya dia adalah sama. So kita pun buatlah. A1 sama dengan A2. So S per 4 sama dengan 1 per S. Hanya oleh kerana ini ialah satu soalan kuadratif. Sebab bila kamu kuasa 2, bila kamu darab silang, kamu dapat S kuasa 2 sama dengan 4. Ini ialah soalan kuadratif. So cikgu akan galakkan kamu, jangan terus. Cikgu tidak galakkan kamu gunakan kalkulator. Sebab kalau gunakan kalkulator, dia boleh bagi salah satu jawapan saja. So kamu kena buat manual lah. So contohnya kita buka kepada bentuk am. Ini salah satu cara selesai ya. Sebenarnya ada cara lebih. Okay, lepas tu baru kamu tekan kalkulator. A kamu 1, B kamu 0, C kamu negatif 4 dalam kalkulator. So kamu boleh dapat S kamu ialah tolak 2 dan positif 2. Okay? So itu maksudnya cikgu tunjukkan, walaupun tipu tapi kita kena tulis ya. So kita tengok, kita boleh selesai dengan pemfaktoran. Sini S tambah 2, sini S tolak 2. Okay, kalau kamu kembangkan S kali S ialah S kuasa 2. So ini jawapan dia. Tapi be careful soalan ini kata cari nilai X. Kenapa kita dapat 2 jawapan? So cuba tengok balik soalan. Ada tak maklumat apa kita tertinggal? So kalau kamu tengok betul-betul, yang kita tertinggal ialah ini. Okay. X lebih besar daripada S lebih besar daripada 0. So bila kita dapat nilai X, dia kata S mesti lebih besar daripada 0. So maksudnya kita hanya terima jawapan X sama dengan 2. X sama dengan negatif 2, kita akan terpaksa abaikan lah. Sebab dia tak memenuhi syarat. Kalau ikut kira memang ada 2 jawapan. Boleh? Okey, kita sambung lagi contoh yang terakhir. Dalam contoh ini lebih kurang sama kan? Okey, cikgu kata ada 3 sebutan pertama dalam satu janjang aritmetik ialah 4K, K tambah 1, 5. Cari nilai K. So macam tadi juga. Walaupun kita tak rasa dia ialah JA, kita terima je lah. Dia punya beza sepunya sama. K tambah 1 tolak 4K. Lepas tu kita buat lagi untuk sebutan kedua dan ketiga. So dia ialah 5 tolak K tambah 1. Di sini kamu kena berhati-hati sikit sebab di sini ada 2 sebutan. So kamu kena pukul kurungan. Sebab dia sepatutnya ialah 5 tolak K tolak 1. Kalau kamu tak buka kurungan, kamu akan tulis 5 tolak K tambah 1. Nanti awak kata dia ialah 6 pula. Padahal dia sebenarnya baru 4 tolak K.
Boleh? So, seperti tadi juga, bila kita sudah cari dia punya D, soalan kata ini ialah JA, bukan kamu yang cakap ya. Soalan kata ini ialah JA. So, sekejap ya. So, kita sudah tak ada pilihan, kita terpaksa kata K tambah 1, K tambah 1 tolak 4K. Ini pun sama. Kalau kamu erti ringkaskan, kamu boleh ringkaskan. Kalau tak erti ringkaskan, tak apa ya, kamu tulis macam cikgu. K tambah 1 tolak 4K. Boleh. Okay. Sekejap Okay. So, kamu boleh tulis ringkaskan jadi 1 tolak 3K. Ataupun terus tulis K tambah 1 tolak 4K pun tak apa. Okay. Lepas tu kita kata mereka adalah sama lah. Okay. Lepas tu kita kata mereka adalah sama. 1 tolak K dengan 4 tolak K adalah nilai yang sama sebab soalan kata ini ialah janjang aritmetik. So, bila cikgu gabungkan 1 tolak 3K sama dengan 4 tolak K. So, ini sama dengan 4 tolak 1, ini negatif 3K tambah K. So, dia ialah negatif negatif K tambah K. So, negatif 2K sama dengan 3. So, K sama dengan 3 per negatif 2. So, inilah jawapan untuk nilai K. Okay. So, inilah lesson untuk hari ini. Balik rumah, kamu jawab soalan 5.4 balik rumah pula. Okay. So, habis kelas ini, kamu buat latihan 5.4. Besok, bukan besok, hari Isnin, cikgu akan upload jawapan lah. Okay. So, kamu jawab latihan 5.4. Dalam itu ada 6 soalan. Ke-6 kamu kena selesaikan. Okay, so itulah kelas untuk hari ini. Kita berhenti di sini. Ini ialah cikgu record semula punya sebab pagi ni cikgu lupa record. Okay, bye-bye.